Salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Teo Ching Luo dan nombor matrik saya ialah 2011-51449. Saya bertanggungjawab untuk menghasilkan video ini. Tugas saya ialah menaipkan ayat-ayat dalam video tersebut dan menggambarkan video. Salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Nama saya Ang I Hui dan nombor matrik saya 2011-51366. Salam sejahtera dokter, nama saya ialah Chang Su-Yuan dan nombor matrik saya ialah 2011515370. Hai dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Cheng Zui dan nombor matrik saya ialah 2011-51-371. Hai, nama saya Chin Chun Wai dari Kejuruteraan Elektronik Bioperubatan. Nombor matrik saya ialah 2011515373. Salam sejahtera yang saya ucapkan kepada Dr. Amani. Nama saya Chong Zisen dan nombor matrik saya ialah 2011-51374. Hai, salam sejahtera kepada dokter dan rakan-rakan yang dikasihi. Nama saya ialah Wei Ziying. Nombor matrik saya ialah 2011515377. Salam sejahtera, saya ucapkan kepada dokter dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Goh Ke. Nombor matrik saya ialah 2011-51379. Selamat sejahtera, saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Hu Chongsen dan nombor matrik saya ialah 2011-51381. Salam sejahtera semua. Nama saya ialah Ivan Xiao dan nombor matrik saya ialah 2011-51383. Salam sejahtera, saya Lee Long Ern, nombor matrik 2011-51386. Nama sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Wong Xiu Yan. Nombor matrik saya ialah 2011-51454. Saya akan bermula dengan membincangkan pengenalan kepada budaya dan adat Rejang. Negara kita merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. Setiap kaum juga mempunyai pelbagai jenis kebudayaan dan adat Rejang sendiri yang digarap daripada pelbagai keturunan. Kebudayaan dan adat Rejang ini juga menjadikan satu unik terhadap negara kita. Kebudayaan dan adat Rejang tersebut boleh dikategori kepada kebudayaan dan adat Rejang. Tidak boleh dinafikan bahawa setiap kaum mempunyai hari perayaan mereka. Hari perayaan merupakan hari yang terbesar bagi setiap kaum. Perayaan adalah hari penting untuk diingati dalam kehidupan. Negara kita juga terdapat pelbagai jenis makanan tradisional yang unik dan juga permainan tradisional yang merupakan simbolik bagi setiap kaum. Permainan tradisional yang bermakna dan tarian tradisional merupakan salah satu elemen yang penting dalam membentuk kebudayaan setiap kaum. Tambahan pula, alat muzik tradisional merupakan salah satu kesenian atau kebudayaan negara kita. Untuk adat Rejang, masyarakat negara kita mempunyai pelbagai kaum dan sesuatu kaum mempunyai adat Rejang sendiri. Adat Rejang yang terdapat dalam masyarakat negara kita adalah adat perkahwinan, adat kelahiran dan adat kematian. Adat Rejang merupakan sesuatu cara hidup dalam sesuatu masyarakat yang mendapat menggambarkan dan menjelaskan corak budaya atau kehidupan masyarakat tersebut. Justeru, kepentingan adat Rejang di dalam kehidupan masyarakat negara kita tidak boleh dikira antara bangsa-bangsa sekalipun tidak boleh dinafikan. Semua budaya dan adat Rejang yang dibincangkan akan dijelaskan dengan lebih teliti dalam perbincangan seterusnya. Perbincangan yang saya bincangkan ialah makanan tradisional, permainan tradisional dan tarian tradisional. Malaysia mempunyai banyak makanan tradisional. Dalam masyarakat Melayu, makanan tradisional mempunyai nasi lemak, rendang, ketupat, lemang dan sebagainya. Kini, nasi lemak dan rendang sudah menjadi makanan biasa yang digemarkan oleh rakyat Malaysia
dan kita dapat makan makanan tersebut pada bila-bila masa. Dalam masyarakat Cina, makanan tradisional mempunyai dumpling, kuih bulan, kuih bakul, yusen, dan sebagainya. Dumpling dikenalkan sebagai jiaozi dan kuih bakul dikenalkan sebagai niangao. Makanan tradisional tersebut dapat dihidangkan semasa perayaan Cina yang tertentu. Selain itu, dalam masyarakat India, makanan tradisional ialah muruku, tosai, ayam tandoori dan sebagainya. Muruku, tosai dan ayam tandoori sangat terkenal di Malaysia. Kita dapat makan makanan tradisional tersebut di restoran India atau mamak. Selain itu, saya juga akan membincangkan permainan tradisional di Malaysia. Dalam masyarakat Melayu, permainan tradisional ialah congkak, gasing, wal dan sebagainya. Congkak mempunyai 14 lubang kecil yang dinamakan pong dan 2 lubang besar yang dinamakan rumah. Hanya 2 orang pemain boleh bermain congkak pada satu masa. Dalam masyarakat Cina, permainan tradisional ialah xiangqi, mahjong, weiqi dan sebagainya. Ketiga-tiga permainan tradisional ini dijalankan dengan situasi duduk dan permainan harus berfikir lama ketika bermain. Dalam masyarakat India, permainan tradisional ialah kabadi dan kho-kho. Permainan kedua-dua ini perlu mempunyai banyak peserta. Seterusnya, saya akan membincangkan tarian tradisional. Tarian tradisional dalam masyarakat Melayu ialah tarian makyong, tarian zaping dan sebagainya. Dalam masyarakat Cina, tarian tradisional ialah tarian naga dan tarian kipas. Dalam masyarakat India, tarian tradisional ialah tarian katha. Selain daripada makanan tradisional, permainan tradisional dan tarian tradisional, Malaysia mempunyai adat-adat dan kebudayaan yang berbagai-bagai. Dengan itu, saya akan menyambungkan dengan adat kelahiran dan adat kematian yang umumnya diamalkan oleh rakyat Malaysia. Bagi masyarakat Melayu, mereka mempercayai bahawa anak merupakan kurniaan Tuhan yang tidak ternilai. Semasa dan selepas seseorang ibu mengandung, beberapa upacara seperti kirim perut, kenduri berdoa dan adat cuci lantai akan dijalankan bagi mendoakan keselamatan ibu dan anak. Bagi masyarakat Cina, kelahiran bermakna keturunan sesebuah keluarga boleh dilanjutkan melalui pewarisan nenek moyang. Dengan itu, mereka telah mengamalkan beberapa pantang larang bagi mendoakan kesejahteraan ibu dan anak. Bagi masyarakat India pula, mereka terdapat persamaan dengan masyarakat Melayu. Beberapa upacara akan dijalankan semasa dan selepas seseorang ibu mengandung. Upacara-upacara yang akan dijalankan adalah walai kapu, alati, mendodoi bayi dan bersembayang. Dalam masyarakat Melayu, jika berlakunya kematian kepada seseorang, Tok Iman akan diberitahukan oleh ahli keluarganya dengan segera. Selepas itu, Tok Iman akan memberitahu kepada saudara mara dan jiran tetangga. Upacara-upacara yang tertentu akan dijalankan mengikuti adat resam masyarakat Melayu. Bagi masyarakat Cina, mereka mempercayai bahawa kematian merupakan berakhir kehidupan di dunia dan akan hidup di dunia yang lain, iaitu dunia bawah. Dengan itu, mereka akan menjalankan upacara pengebumian dalam tempoh yang tertentu. Bagi masyarakat India, mereka akan menjalankan 3 upacara selepas seseorang meninggal dunia. Upacara-upacara tersebut ialah tali, vaikarisi dan kolikati. Selain itu, alat-alat muzik tradisional merupakan warisan yang amat dititik beratkan oleh rakyat Malaysia. Contoh alat muzik tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Melayu adalah kompang, gambus dan rebana. Di samping itu, alat muzik tradisional yang dimainkan oleh masyarakat Cina adalah erhu, seruling dan pipa. Masyarakat India pula, alat muzik tradisional yang akan mereka mainkan adalah diholak, tablah dan vina. Adat-adat yang akan dibincang seterusnya adalah perayaan, adat perkahwinan dan pakaian tradisional.
Bagi kaum Melayu, mereka akan menyambutkan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha. Hari Raya Aidilfitri akan disambut pada tanggal 1 Syawal tahun Hijrah, manakala Hari Raya Aidil Adha akan disambutkan pada tanggal 10 Zulhijjah dan berlangsung selama 4 hari. Selain itu, Hari Awal Muharram dan sambutan Maulidur Rasul juga merupakan perayaan kaum Melayu. Bagi kaum Cina, Tahun Baru Cina yang akan disambutkan selama 15 hari merupakan perayaan yang paling penting untuk mereka. Cap Gome yang menandakan berakhirnya perayaan Tahun Baru Cina akan disambutkan seterusnya. Perayaan Kueh Bulan, Pesta Perahu Naga dan perayaan Tungzhi juga disambut oleh kaum Cina setiap tahun. Bagi kaum India, salah satu perayaan yang akan disambutkan ialah Hari Deepavali. Perayaan ini akan disambutkan pada hari ke-14 bulan Aibasi dalam kalender Tamil. Hari Thaipusam akan disambutkan untuk menghormati Dewa Hindu, yaitu Lord Murungan. Hari Thaiponggal juga akan disambutkan untuk memuliakan Dewa Matahari yang penting kepada semua tanaman. Di samping itu, saya akan membincang tentang adat perkawinan. Adat perkawinan untuk kaum Melayu dibahagikan kepada 3 peringkat. Peringkat pertama termaksud adat merisik, meminang dan akad nikah. Peringkat kedua termaksud adat berinai dan peringkat terakhir termaksudlah adat bersanding dan mandi limau. Adat perkawinan kaum Cina merangkumi 4 peringkat, iaitu peringkat merisik, meminang, bertunang dan majlis perkawinan. Bagi kaum India pula, adat perkawinan merangkumi adat merisik, pen partal, ikat janji, parisam, tali, mukurta kaal dan upacara perkawinan. Akhir sekali, saya akan membincangkan pakaian tradisional di Malaysia. Pakaian tradisional bagi kaum Melayu ialah baju Melayu, baju kebaya dan baju kurung. Pakaian tradisional bagi kaum Cina ialah samfu dan cheongsam. Bagi kaum India pula, pakaian tradisional mereka ialah dhoti dan sari. Terdapat beberapa isu dalam kebudayaan dan adat resam. Antaranya ialah masyarakat yang taksub terhadap kebendaan. Sikap masyarakat yang materialistik dan individualistik telah mengakibatkan mereka kurang melaburkan masa untuk memahami kebudayaan dan adat resam kaum lain. Mereka yang bekerja dari siang hingga ke malam telah menjadikan mereka hanyalah hidup dalam lingkungan sendiri dan jarang bergaul dengan kaum lain. Sebagai contoh, aktiviti yang diadakan di kawasan perumahan semasa hari perayaan seperti rumah terbuka pada hari Aidilfitri, pertandingan menghiaskan kolam pada Deepavali merupakan peluang yang terbaik untuk berinteraksi antara satu sama lain. Namun begitu, masyarakat menganggap bahawa aktiviti itu hanyalah membazirkan masa mereka. Oleh itu, sikap masyarakat yang berlumba-lumba untuk mengejar kekayaan telah menyebabkan kebudayaan dan adat resam diabaikan. Sehubungan dengan itu, kemudahan teknologi pada era globalisasi ini turut menyebabkan kebudayaan dan adat resam diabaikan. Kemudahan teknologi yang semakin hari semakin berkembang maju turut membawa kepada kemunculan media yang lebih canggih. Kecanggihan teknologi telah menjadikan media sebagai penyebar maklumat yang agak besar, dapat mengubah tingkah laku masyarakat sehingga dapat mengubah budaya. Masyarakat pada zaman dahulu turut banyak meluangkan masa untuk menemani ahli keluarga ataupun kawan mereka. Mereka akan bermain permainan tradisional seperti wow, gasing, kala panjang, congkak dan sebagainya untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain di samping mengisi masa lapang mereka. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta.
Generasi muda yang lebih terbedak dengan permainan online juga menyebabkan mereka tidak dapat mengenali budaya sendiri. Akibatnya, permainan tradisional yang menarik ini akan lenyap dan kebudayaan negara akan menjadi luntur. Saya akan terang isu tentang masyarakat kini tidak mengamal adat rezam tradisional. Nenek moyang mempunyai terlalu banyak bandara sehingga menyebabkan masyarakat pada zaman moden ini berasa bahawa bandara hanya membajakan masa dan hanya menyusahkan mereka sahaja, seperti perubatan. Kemajuan sains dan teknologi menyebabkan cara perubatan bagi orang tua dan orang muda mempunyai penjangkahan. Bagi orang tua, mereka sentiasa menganggap ubat moden tidak baik untuk badan. Mereka menggunakan pokok herba ataupun urut dan mengamal amalan makanan sebagai ubat dan ubat sebagai makanan dalam kehidupan seharian. Biasa ubat tradisional mempunyai kos yang rendah kerana mudah diperolehi dan sumber semula jadi. Walaupun penggunaan tumbuhan herba ini memerlukan masa untuk pesakit nampak kesannya, namun ubat tradisional ini memberi manfaat jangka panjang berbanding ubat-ubat moden. Masyarakat kini lebih percaya kepada cara dengan mengambil ubat moden kerana cara ini lebih cepat dan menjimatkan masa mereka. Masyarakat kini mempercayai dengan informasi di laman web bahawa kepercayaan bandara tidak semestinya betul. Akibat masyarakat kini lebih percaya kepada cara saintifik berbanding dengan cara tradisional. Tambahan pula, masyarakat kini kurang melibatkan diri dalam penggunaan bahasa ibunda. Bahasa Inggeris merupakan bahasa ilmu dalam subjek-subjek seperti matematik, sains dan sebagainya. Secara tidak langsung, ibu bapa akan lebih mengutamakan penguasaan bahasa Inggeris supaya anak mereka dapat memahami subjek tersebut dan mendapat keputusan yang cemerlang. Seorang yang dapat menguasai bahasa Inggeris dengan mahir bermakna dia mempunyai peluang yang besar untuk mendapat pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Kerana sedangkan mereka sering bergaul dengan syarikat luar negara. Penulisan bahasa ibunda juga merupakan salah satu masalah bagi masyarakat kini. Sesuatu perkataan yang amat susah untuk difaham dan ditulis adalah sangat kurang diguna menyebabkan masyarakat sekarang semakin melupakan kebudayaan dan adat rezam pada masa kini. Hari ini saya akan membincangkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan adat rezam dan budaya. Isu yang saya bentangkan pada hari ini ialah masyarakat lebih cenderung kepada budaya barat. Dan arus pembangunan globalisasi ini telah mengibarkan golongan muda sekarang senang menerima kemasukan budaya asing yang telah menjajahi minda mereka. Keadaan ini telah menjadikan kegiatan seni muda semakin hari semakin lesu. Golongan muda juga menganggap mengamalkan budaya barat akan menjadikan mereka lebih bermoden berbanding dengan orang lain. Ada juga sesetengah golongan muda menganggap mengamalkan adat rezam tradisional akan menjadikan mereka ketinggalan zaman. Pada masa sekarang, golongan muda senang mengikuti perkembangan seni budaya dunia yang terkini melalui media massa seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Sebagai contoh, muzik negara barat seperti hip-hop, popping, tempo muzik yang lebih rancak lebih digemari oleh golongan muda sekarang. Alat muzik tradisional sebagai kompang, gong, serunai yang tidak dapat menghasilkan tempo muzik yang rancak telah diabaikan oleh golongan muda. Mereka berasa bosan semasa memainkan alat muzik tradisional ini. Golongan muda juga lebih berminat untuk belajar memainkan alat muzik negara barat seperti piano, gitar dan sebagainya. Akibatnya, alat muzik tradisional semakin hari semakin diabaikan oleh golongan muda sekarang. Isu yang seterusnya ialah proses sosialisasi yang terhad. Proses sosialisasi merupakan satu proses yang dilalui oleh seseorang individu dan usaha menjadikan diri sebagai ahli kelompok kaum itu dengan mempelajari adat rezam kaum tersebut. Golongan muda pada masa sekarang tidak lagilah bersosialisasi bersama seperti zaman dahulu. Golongan muda hanya bergaul dengan kaum sendiri dan akibatnya berlakunya proses sosialisasi yang terhad. Mereka sudah biasa menggunakan bahasa ibunda sendiri semasa bergaul dengan kaum lain. Dan mereka juga berasa susah untuk menggunakan bahasa lain seperti bahasa Malaysia, bahasa Inggeris semasa berkomunikasi dengan orang lain. Inilah telah menjadikan golongan muda sekarang tidak lagilah memahami adat rezam antara satu sama lain. Golongan muda juga senang melalang pantang lalang kaum lain
semasa bergaul dengan mereka. Dan ini akan menjejaskan hubungan antara satu sama lain. Akibatnya, adat-adat rezam di negara kita akan diabaikan oleh golongan muda tidak lama lagi. Berdasarkan isu-isu yang telah dibincangkan dalam kerja khusus kami, terdapat banyak usaha yang telah dibincangkan untuk menyelesaikannya. Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting untuk menyelesaikan isu-isu yang telah dibincangkan. Terlebih dahulu, ibu bapa perlulah membuat perubahan sikap. Sikap individualistik dan materialistik perlulah dihapuskan. Sebaliknya, mereka perlu meluangkan masa dengan anak-anak dan memperkenalkan kebudayaan dan adat resam tradisional kepada mereka. Ibu bapa juga haruslah membawa anak-anak mereka ke pesta atau karnival kebudayaan dan kesenian. Dengan ini, anak-anak mereka dapat terdedah dengan kepelbagaian kebudayaan dan adat resam yang terdapat di Malaysia. Ibu bapa juga haruslah mengalahkan anak-anak mereka untuk bergaul dengan kawan tanpa menghiraukan kaum. Ibu bapa juga haruslah menunjukkan teladan yang baik di hadapan muka anak-anak mereka dengan mempraktikkan kebudayaan atau adat resam kaum mereka masing-masing. Dengan ini, anak-anak dapat mengikut jejak perbuatan ibu bapa mereka. Selain itu, pihak kerajaan juga memainkan peranan yang penting untuk menyelesaikan isu-isu yang telah dibincangkan. Pihak kerajaan harus mengadakan aktiviti kebudayaan secara besar-besaran seperti pesta atau karnival kebudayaan. Pihak kerajaan juga harus menganjurkan rumah terbuka secara besar-besaran bagi setiap perayaan yang disambut di Malaysia. Dengan aktiviti-aktiviti ini, masyarakat dapat terdedah kepada kepelbagaian adat resam dan kebudayaan di Malaysia. Pihak kerajaan juga perlu terus mengukuhkan dasar kebudayaan kebangsaan. Dengan ini, satu bangsa yang bersatu padu dan mengekalkan identiti negara dapat diwujudkan. Pihak kerajaan juga harus mengadakan kempen atau ceramah untuk menjelaskan adat resam dan kebudayaan berbagai kaum di Malaysia. Dengan ini, masyarakat dapat mengelakkan perselisihan faham antara satu sama lain tentang adat resam dan kebudayaan kaum lain. Saya akan huraikan peranan pihak sekolah dan pihak bina masa. Pihak sekolah mesti menumpukan perhatian dalam segi pendidikan, terutamanya mata pelajaran sivik. Pelajar akan lebih memahami budaya dan adat resam tradisional di negara kita. Selain itu, penubuhan kelab kebudayaan dan kesenian di sekolah akan meningkatkan pelibatan murid-murid dalam industri budaya dan mencungkil bakat murid. Aktiviti dalam kelas seperti pembincangan dalam kumpulan juga satu cara menyemai keindahan budaya dan adat resam setiap kaum dalam sanubari murid-murid. Pihak media masa terdiri daripada pihak media elektronik dan pihak media cetak. Bagi pihak media elektronik boleh menyediakan iklan untuk mempromosikan kebaikan mengekalkan budaya dan adat resam. Di samping itu, pihak media masa mampu menyediakan program sama ada dalam bentuk realiti atau rancangan penyebaran budaya dan adat resam. Pihak media cetak pula boleh menerbit majalah dan artikel berita berasaskan kebudayaan dan adat resam unik di negara kita. Dengan usaha-usaha yang saya sebut tadi, akan meningkatkan kefahaman mewariskan budaya dan adat resam yang dipraktikkan oleh generasi tua. Bagi cadangan, pihak yang memainkan peranan yang penting ialah pihak masyarakat dan remaja. Masyarakat merupakan kelompok sebilangan manusia yang tinggal bersama-sama dan saling berinteraksi sesama mereka. Oleh itu, masyarakat boleh mengadakan rumah terbuka. Dalam rumah terbuka ini, masyarakat Malaysia boleh mengenali adat resam setiap kaum dan kebudayaan Malaysia. Selain rumah terbuka, masyarakat boleh menyediakan kemudahan atau sokongan untuk menjayakan aktiviti kebudayaan yang dianjur oleh pihak kerajaan. Dalam aktiviti ini, masyarakat boleh menaja alat muzik dan permainan tradisional, memberi latihan memasak makanan tradisional dan memberi latihan cara atau teknik untuk memainkan permainan tradisional dan alat muzik supaya rakyat Malaysia dapat menikmati kebudayaan yang terdapat di Malaysia. Selain itu, pihak masyarakat juga boleh memberikan sokongan terhadap kebudayaan dan adab resam dengan menubuh kelab kebudayaan di tempat tinggal. Dengan ini, penduduk di masyarakat dapat menikmati kebudayaan
dan mempopularkan kebudayaan Malaysia. Bagi remaja, generasi muda hari ini tidak mengenali kebudayaan dengan mendalam kerana kemajuan teknologi yang begitu pesat. Semakin teknologi menjadi moden, semakin kebudayaan menjadi pupus. Oleh itu, remaja memainkan peranan yang penting dalam mempopularkan budaya Malaysia. Remaja hendaklah membubuk diri sendiri terhadap kebudayaan Malaysia dengan mengelakkan diri daripada mementingkan diri dan bersikap etnosentris. Sikap seperti ini akan memupus kebudayaan Malaysia. Dengan ini, remaja boleh melibatkan diri dalam aktiviti kebudayaan berbagai kaum yang dianjur oleh kerajaan. Di samping itu, remaja hendaklah mengaktifkan diri dalam persatuan atau kelab permainan tradisional. Dengan menyertai aktiviti dalam kelab tersebut, remaja dapat memahami permainan tradisional atau alat muzik yang terdapat di Malaysia. Dengan menghadiri perjumpaan dan belajar permainan tradisional, remaja dapat mengetahui tahap pemikiran nenek moyang yang mewariskan permainan ini kepada rakyat Malaysia. Kesimpulannya, pihak masyarakat dan pihak remaja memainkan peranan yang penting untuk menghidup kembali kebudayaan Malaysia dalam kalangan generasi muda di negara Malaysia. Saya akan menyampaikan penutup saya. Dalam kerja khusus ini, kita telah memperkenalkan kebudayaan dan adat resam pelbagai kaum iaitu kaum Cina, kaum Melayu dan kaum India dari segi perayaan, tarian tradisional, permainan tradisional, adat kelahiran, adat kematian dan lain-lain secara terperinci. Terdapat banyak isu berkenaan kebudayaan dan adat resam juga telah dibincang dengan teliti. Antara salah satu isu adalah bahawa masyarakat tidak mengamalkan adat resam tradisional kerana mereka tidak mementingkan kepentingan adat resam tersebut. Cadangan-cadangan juga dikemukakan untuk menangani isu-isu tersebut dari segi peranan ibu bapa, pihak kerajaan, masyarakat, pihak sekolah dan akhirnya media massa. Cadangan yang lain yang kita ingin bertambah bagi mengukuhkan kebudayaan dan adat resam adalah pihak sekolah haruslah menganjurkan aktiviti sambutan perayaan. Pihak sekolah patutlah mengadakan aktiviti sambutan sempurna perayaan yang akan datang seperti Hari Raya Aidilfitri, Hari Deepawali dan sambutan Tahun Baru Cina. Pelbagai aktiviti dapat dilaksanakan dalam sambutan hari perayaan. Hal ini boleh dapat ditunjukkan melalui pelajar-pelajar mempersembahkan tarian tradisional dengan memakai baju tradisional kita. Selain itu, persembahan alat muzik tradisional juga dapat disaksi semasa aktiviti sambutan hari perayaan. Secara kesimpulan, kita ingin menegaskan bahawa kebudayaan dan adat resam yang telah dibincang dalam kerja khusus ini sehingga ke akar umbi sangat penting untuk semua kaum. Harapan kita terhadap generasi muda kini adalah semua rakyat dapat memahami kebudayaan dan adat resam setiap kaum supaya perpaduan dan integrasi dapat dipupukkan dalam kalangan rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih.